Saya ada masalah kencing tak lawas. Saya juga menghidap slip disk. Contoh, sebelum berwuduk, saya perlu buang air kecil dulu, dan bila solat ada terkeluar air kencing sedikit setiap kali solat. Walaupun sudah istibrak beberapa kali semasa waktu saya rehat di luar solat. Walaupun dah istibrak beberapa kali, semasa waktu saya rehat di luar solat ada juga terkeluar air kencing, tetapi kadang-kadang saja. Soalan saya, adakah saya dikategorikan dalam daimul hadath? Dia daimul hadath ni senang je nak faham. Penuh waktu tu, okey, sekarang kita kira dulu. Untuk ambil wuduk dan sembahyang berapa minit? Itu dulu. Untuk basuh-basuh sikit apa yang patut, kemudian ambil wuduk, kemudian sembahyang berapa minit? Secara umumnya 10 minit. Ini bergantung pada orang. Sila kira sendiri berapa minit yang dia perlukan untuk basuh-basuh apa yang patut, najis-najis dia, ambil wuduk dan sembahyang. Dalam waktu aja, dalam waktu sembahyang, dalam waktu. Berapa minit yang dia perlu? Secara umumnya 10 minit. Mungkin lebih. Orang lagi yang sakit kaki apa lagi lebih, tapi kita ambil secara umum 10 minit. Memadai 10 minit untuk basuh apa yang patut, berwuduk dan sembahyang. Memadai minimum 10 minit. Jadi orang daimul hadath adalah najis yang keluar, air kencing lah kata, air kencing yang keluar 10 minit setitik, 10 minit sekali keluar, 10 minit sekali keluar, maka dia daimul hadath. Kalau dia keluar 11 minit sekali setitik, maka dia tak daimul hadath. Sebab masa yang dia ada cukup untuk dia basuh, ambil wuduk dan sembahyang 11 minit. Itu perumpamaan je tu, lebih contoh je tu. Jadi nak tahu dia ni daimul hadath ke tidak, dia kata tengah sembahyang keluar dan sebagainya, dia tak kira sembahyang tak sembahyang. Okey, ambil dia sembahyang, ketika sembahyang keluar, masa ada lagi. Jadi batal lah sembahyang dia. Basuh-basuh apa yang patut, ambil wuduk sembahyang, keluar lagi, masa ada lagi. Masa sembahyang tu, waktu tak habis lagi. Berterusanlah sampai habis waktu ke? Kalau daripada zuhur sampai asar penuh ke? Mungkin tidak. Bila tidak, dia bukan daimul hadath. Habis tu macam mana? Orang yang bukan daimul hadath, dia tak dimaafkan untuk ambil wuduk dan sembahyangnya tak batal walaupun air kencing duk keluar. Dia tak dimaaf sebab dia bukan daimul hadath. Bagi orang yang daimul hadath saja yang dimaafkan. Bila keluar air kencing pun sembahyang dia sah, wuduk dia sah juga. Dengan syarat-syarat tertentulah, kena basuh, istinja, sumbat, ikat, cawat, wuduk, sembahyang dalam masa yang segera dan tunggu masuk waktu dulu. Itu kena bab lain lah. Cuma nak tahu seorang tu daimul hadath ataupun tidak, mudah aja. Kira dia wuduk, dia basuh-basuh berapa lama, dia nak basuh kalau ada najis berapa lama, kemudian campur wuduk dia berapa lama, berapa minit, kemudian campur sembahyang dia yang minimum berapa minit. Campur semua tu, jika najis air kencing keluar setiap kali sembahyang, keluar sampai habis waktu, maka selepas pada itu dia tahulah dia daimul hadath. Waktu tu tak tahu lagi, kena try dululah. Satu. Yang kedua, dia kata kat sini, saya perlu buang air kecil dahulu. Istibrak pula, tak ada kena-mengena dengan daimul hadath. Istibrak ni satu keadaan lepas buang air kecil, buang air besar, menghabiskan sisa-sisa baki dalam saluran-saluran tu yang ada sikit-sikit, setitik dua titik tu, nak menghabis tu. Proses menghabiskan tu sama ada urut ke, lompat ke, silang kaki ke, berdehem ke, tak kisahlah. Dia proses itu namanya istibrak. Jadi proses istibrak tak ada kena-mengena dengan daimul hadath. Istibrak ni Nabi suruh supaya sembahyang kita nanti tak batal, tak terkena najis, sah sembahyang kita. Sebab tu Nabi suruh buat. Dia tak ada kena-mengena dengan daimul hadath ataupun tidak. Cuma biasanya orang tak istibrak, dia akan keluar masa sembahyang nanti. Tu je. Dia tak ada kena-mengena sebenarnya. Okey. Walaupun dia dah istibrak, dia kata bila sembahyang keluar, sebab dia kencing sebelum solat. Soalannya, kenapa kena kencing sebelum solat? Antara teknik petua bagi orang yang sentiasa nak sembahyang, ketika sujud keluar air kencing, ketika bergerak, ketika sembahyang keluar air kencing, antara petuanya, banyak petuanya, antara petuanya adalah jangan kencing sebelum sembahyang.
Tahanlah kencing tu. Tahan kencing makruh. Lebih baik makruh daripada batal semayang. Maksud tahan tu macam mana? Nak semayang pukul berapa? Nak semayang Zuhur pukul 2, kencing pukul 12. Lepas tu tahan. Lepas tu tahan lah. 2 jam boleh tahan. Boleh tahan 2 jam. Lepas semayang kencing lah. Sebab biasanya air kencing boleh keluar apabila sebelum semayang tu, masa tu lah nak kencing. Masa nak ambil semayang, masa tu lah nak kencing. Bagi orang yang berpenyakit lah. Bagi orang tak penyakit tak ada apa. Saya panggil sil baul. Jadi antara tekniknya jangan kencing. Habis kalau tak kencing sebelum semayang, jadi macam mana? Jadi keluar air kencing. Kalau kencing sebelum semayang pun keluar juga air kencing. Baik, jangan kencing. Berapa lama? Ambil masa 2 jam. Lepas tu tahan 2 jam. Lepas tu tahan aja. Kemudian masuk waktu semayang. Lepas semayang kencing. Jadi fikir, nak semayang pukul berapa? Maka kencinglah 2 jam sebelum. Itu antara teknik. Jadi adakah orang ini daimul hadath? Nak tahu daimul hadath ataupun tidak, kira berapa masanya, berapa masa dia nak wuduk dan sembahyang. Adakah air kencing tu keluar setiap berapa minit tu? Jika keluar setiap berapa minit tu, dia daimul hadath. Kalau lebih pada tu, dia tak daimul hadath. Malah jika dia tahu, okey, dia tengah tunggu sejam, lepas sejam bawa air kencing tak keluar, dia kena tunggu sejam walaupun sembahyang lambat. Maknanya maksud daimul hadath, penuh waktu sembahyang, tak ada satu waktu pun yang cukup untuk dia ambil wuduk dan sembahyang. Itu maksud daimul hadath.